Okey, hai, Assalamualaikum. Kami daripada grup ketiga ingin membentangkan pembentangan dua berkumpulan dan bertajuk Pengaruh Budaya Bangsa dalam Peradaban. Okey, seterusnya saya perkenalkan ahli grup saya, iaitu saya Nurul Azina binti Karwazah, nombor pendaftaran 10 DPM 20F 2029. Seterusnya Farah Wahidah binti Abdul Rahman, Masyidah binti Muhammad Fazal, Azlin Nisfahidah binti Abdul Rahim dan Siti Najihah binti Ishaq. Okey, seterusnya isi kandungan. Kandungan terbahagi pada dua, iaitu pengaruh budaya Melayu dan pengaruh budaya bukan Melayu. Okey, seterusnya agama yang mempengaruhi peradaban ialah agama Islam. Di sini aspek yang dipengaruhi oleh agama Islam ialah adat dan cara hidup, politik dan pemerintahan, pendidikan, perundangan, sistem kekeluargaan dan bahasa dan kesusastraan. Okey, seterusnya pengaruh budaya Melayu. Di sini terbahagi kepada 4, iaitu perkahwinan, budaya kesenian, cara pemakaian dan cara penjagaan kesihatan. Okey, seterusnya perkahwinan. Perkahwinan terbahagi kepada 4, iaitu merisik, bertunang, akad nikah dan majlis persandingan. Okey, yang pertama ialah merisik. Merisik ialah orang zaman dahulu membawa tepat sirih dan berpantun antara kedua-dua belah pihak. Yang kedua, bertunang. Bertunang ialah majlis bertunang diadakan untuk ahli keluarga terdekat sahaja. Yang kedua, acara menyarung cincin untuk mengikatkan tali pertunangan antara pihak lelaki dan perempuan. Seterusnya, akad nikah. Akad nikah ialah satu lafaz yang dilafazkan oleh pengantin lelaki yang berwakili juru nikah dan saksi. Antara contohnya lah, aku terima nikahnya dengan mas kahwin sebanyak 1,000. Okey, kemudian majlis persandingan. Majlis persandingan ialah pengantin akan duduk di kerusi dan orang kampung akan berkenalan dengan pengantin. Okey, seterusnya pengaruh budaya Melayu yang kedua ialah budaya kesenian, iaitu terbagi pada 4, permainan tradisional, seni kraft tangan, tarian zapin dan alat muzik. Okey, yang pertama, permainan tradisional antara contoh ialah congkak, gasing, batu seremban, sepak raga dan wow. Yang kedua, seni kraft tangan, iaitu sebagai contoh seni tenunan dan baku rotan. Yang ketiga, tarian zapin. Yang keempat, alat muzik sebagai contoh rebana, gong, cak lempong dan surunai. Di sini saya bersertakan antara contoh-contoh gambar budaya kesenian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masyidah binti Muhammad Fazal. ID matrik saya 10 DPM 20F 2060. Selain itu, cara pemakaian juga merupakan pengaruh budaya Melayu, iaitu seperti memakai baju kurung. Contohnya, baju kurung Pahang, baju kurung Kedah dan kebaya songket. Seterusnya, baju Melayu. Contohnya, baju Melayu Teluk Belanga. Seterusnya, kain sarung. Contohnya, kain pelikat, kain batik dan kain songket. Dan juga tanjak ataupun tengkolok. Seterusnya, cara penjagaan kesihatan. Orang dahulu mengamalkan pemakanan akar kayu seperti mengunyah daun sirih. Nenek moyang orang Melayu mengamalkan pemakanan daun sirih. Dengan mengamalkan pemakanan daun sirih ini dapat menstabilkan gula dalam darah dan mengurangkan bau mulut. Dan mereka juga memakan herba dan ulam-ulaman. Selain itu, pengaruh Islam dalam aspek adat dan cara hidup di Malaysia. Dengan adanya pengaruh Islam ni dapat menggantikan tradisi animis dan Hinduis dengan tradisi Islam. Seterusnya, memupuskan adat membezakan kasta melalui pengaruh Islam di Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Wahidah binti Abdul Rahman. Nombor ID matrik saya 10 DPM 20F 2033.
Saya akan sambung pembentangan seterusnya, iaitu pengaruh budaya bukan Melayu. Pengaruh budaya bukan Melayu ni adalah satu budaya yang berasal daripada negara Eropah. Dia juga dimasukkan dengan warisan norma sosial, nilai-nilai etika, adat resam, kepercayaan agama, sistem politik dan teknologi. Pengaruh budaya klasik ini dia berasal daripada Yunani, Rom dan Renaissance. Contohnya tradisi kesenian, falsafah sastera dan perundangan. Apakah yang dimaksudkan dengan pengaruh budaya bagi kaum Cina? Kaum Cina ini merupakan salah satu kaum yang tergolong dalam pelbagai kaum yang di negara kita, iaitu Malaysia. Mereka adalah kumpulan etnik yang kedua terbesar selepas kaum Melayu dan majoriti daripada mereka adalah berketurunan pendatang, iaitu bangsa Han. Permulaan penyebaran bangsa Han ini berlaku apabila mereka datang ke Tanah Melayu semasa pemerintahan dinasti Ming pada sekitar abad ke-15, dinasti Qing dan Republik China. Kebanyakan daripada mereka adalah berketurunan Fujian. Rombongan tersebut telah membawa masuk bangsa Han yang kemudiannya berkahwin dengan penduduk tempatan, lalu mereka telah membentuk masyarakat peranakan. Kini berketurunan-keturunan masyarakat peranakan ini kebanyakannya daripada wilayah Fujian, iaitu di mana ia digelar sebagai baba bagi lelaki dan nyonya bagi perempuan. Ciri-ciri budaya masyarakat Cina di Malaysia. Cara berpakaian mereka, busana klasik bagi kaum Cina asalnya berlapis-lapis, syarat dengan sulaman benang dan sutera. Kini masih boleh dilihat dengan diubah suai mengikut peredaran masa dan kesesuaian. Jubah labuh, congsam, baju Shanghai dan sampu kekal dipakai dalam masjid upacara. Kebanyakannya masih dihasilkan dari negeri China menggunakan fabrik sutera dan brooch yang berwarna terang dengan benang emas dan perak. Pakaian congsam ataupun baju panjang yang selesa dan anggun juga sering dilihat hingga ke hari ini. Lazimnya, congsam mempunyai leher yang tinggi, butang di bahagian bahu, bentuk yang sendap di pinggang dan belahan di kiri dan kanan kain. Pakaian ini selalunya diperbuat daripada kain sutera, satin dan lain-lain yang jenis kain lembu. Sampu pula membawa maksud baju dan seluar dalam dialek Cantonese. Ia merupakan pakaian harian bagi wanita yang berketurunan Cina selain daripada congsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong ataupun di rumah. Sampu ini diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak ataupun berbunga halus. Sampu turut dipakai oleh kaum lelaki yang berketurunan Cina, tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan sampu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian ini terdiri daripada baju yang longgar, terbelah di hadapan dan berkola tinggi, serta dipakai bersama dengan seluar yang longgar seperti baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti kain sutera. Seperti yang kita lihat dalam gambar tradisional Cina ini, di bahagian kiri adalah contoh busana klasik. Bahagian tengah pula adalah congsam dan bahagian ujung pula adalah sampu. Bagaimana pula dengan pemakanan bagi kaum Cina? Budaya makanan masyarakat Cina ini, keistimewaannya ada yang tersendiri. Bahan utama dalam menu masyarakat Cina ini ialah bahan soya yang terdiri daripada tahu, tauco dan kicap soya serta dan lain-lain. Bahan ini kemudiannya telah diolah bersama rempah yang digunakan oleh kaum Melayu, iaitu kayu manis, daun ketumbar dan sebagainya. Bagaimana pula dengan kuih bulan? Kuih bulan ini merupakan makanan tradisi kaum Cina. Sejarah kuih ini bermula selepas orang-orang Cina menumpaskan penjajahan Mongol pada akhir dinasti Yang pada perayaan kuih bulan. Makanan tradisi ini adalah kuih bulan itu sendiri. Mereka berarak sempena perayaan ini dengan membawa sekali dengan tanglung. Terdapat juga tradisi yang menyertakan kuih bulan ini diberi kepada Dewa Dapur, di mana memastikan Dewa Dapur itu tidak dapat menyampaikan berita buruk kepada Maharaja Syurga kerana tidak dapat membuka mulut akibat memakan kuih bulan. Oleh itu, kuih bulan ini penting bagi kaum Cina. Tetapi, dalam hidangan budaya Cina ni biasanya terdiri daripada 2 atau lebih komponen utama, iaitu suatu sumber utama biasanya nasi dan disertai dengan hidangan sayur-sayuran, ikan dan daging.
Antara makanan Cina yang terkenal ialah Yusheng, di mana ia merupakan satu adat resam Tahun Baru Cina di Malaysia dan Singapura, yang mana saudara mara berkumpul di sekeliling meja lalu melambung cepisan ramuan ke udara dengan menyepit chopstick apabila disuruh, sambil melaungkan ucapan untuk menandakan bermulanya tahun yang makmur. Seperti di dalam slide telah memaparkan 3 gambar, contohnya makanan kicap soya, kuih bulan dan yusheng. Bagi adat perkahwinan bagi masyarakat Cina pula, perkahwinan dalam masyarakat Cina ni merupakan satu titik tolak yang membawa kepada perubahan yang besar dalam kehidupan mereka. Tambahan pula, perkahwinan ini untuk mengekalkan institusi keluarga melalui juga keturunan nenek moyang dapat diteruskan daripada satu generasi ke generasi yang lain. Dalam masyarakat Cina, sesuatu perkahwinan itu perlu dirancang dan diatur sebaik-baiknya. Kepercayaan mereka juga apabila mana-mana pasangan yang berkahwin tetapi tidak mengikut adat, perkahwinan tersebut dianggap tidak sah. Terdapat 2 bentuk perkahwinan yang diamalkan oleh masyarakat Cina, iaitu eksplisit yang membawa maksud perkahwinan yang diatur sama ada oleh ibu bapa ataupun orang tengah ataupun digelarkan muin. Yang kedua pula implisit. Implisit membawa maksud perkahwinan di mana kedua-dua lelaki dan perempuan diberi kebebasan untuk memilih pasangan masing-masing. Pada asasnya, adat resam perkahwinan ini sama juga seperti adat resam Melayu, di mana mempunyai peringkat iaitu merisik, meminang, bertunang dan majlis perkahwinan. Adat merisik kebiasaannya akan dijalankan untuk mengetahui latar belakang gadis yang diminatinya itu. Masyarakat Cina sangat mengambil berat tentang nama, peribadi, keturunan, watak dan tingkah laku si gadis. Cara merisik adalah mengikut ibu bapa masing-masing kerana pada kebiasaannya ibu bapa pihak lelaki akan menanyakan kenalan dan rakan-rakan taulan yang mengenali keluarga si gadis. Setelah kedua-dua pihak telah berkenan dan berpuas hati dengan latar belakang keluarga masing-masing, maka adat meminang akan dijalankan. Seorang wakil akan dipilih untuk berkunjung ke rumah si gadis bagi membincangkan sedikit sebanyak tentang perkahwinan, antaranya menanyakan tentang jumlah mas kahwin, peruntukan meja dan dalam jamuan makanan dan pelbagai lagi. Apabila kedua-dua belah keluarga itu sudah saling mengenal antara satu sama lain dan bersetuju untuk meneruskan perkahwinan, barulah adat bertunang dijalankan. Pada hari bertunangan itu akan dilakukan berdasarkan kalender Cina, iaitu mestilah bersesuaian dengan bintang kelahiran kedua pasangan tersebut. Dan selalunya mereka ini akan meminta khidmat tukang tilik untuk menetapkan tarikh perkahwinan dan panduan sebuah buku iaitu tongsu. Ianya penting kerana mereka bersependapat jika tarikh tersebut tidak bersesuaian maka ia akan ditimpa bencana dan perkahwinan mereka akan mengalami kegagalan. Jadi, dalam masyarakat Cina juga, semakin besar masa kahwin yang diberikan, semakin tinggi martabat dan kedudukan pihak lelaki. Seterusnya, majlis perkahwinan. Majlis perkahwinan ini akan dilangsungkan setelah setahun bertunang mengikut tempoh yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Apabila terdapat kematian sehari sebelum tarikh kematian, majlis perkahwinan tersebut mestilah ditangguhkan bagi menghormati kematian tersebut. Untuk baju pengantin pula adalah sebaik-baiknya berwarna putih. Akhir sekali, sebagai bukti perkahwinan, pasangan akan menandatangani 2 pucuk surat perkahwinan iaitu Kek Kuncing Su di hadapan beberapa orang saksi. Jadi, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adeline Izfar Hida binti Abdul Rahim, nombor matrik 10 DPN 20F2047. Terdapat 2 perayaan dalam masyarakat Cina iaitu sambutan Tahun Baru Cina dan juga Cap Gomeng. Sambutan Tahun Baru Cina. Pada zaman dahulu, orang-orang tua masyarakat Cina sering berpesan agar orang-orang kampung menggantung kertas berwarna merah di pintu-pintu dan tingkap-tingkap rumah mereka pada setiap waktu menjelang Tahun Baru. Ini kerana dikuatiri binatang bernama Nian iaitu raksasa akan mengganas di kawasan rumah mereka. Warna merah sangat ditakuti oleh Nian dan mampu menghalau raksasa tersebut. Maksudnya Tahun Baru Cina iaitu hari perayaan masyarakat Cina antara sebab kanak-kanak yang dinantikan ialah pemberian ampau atau sampul merah yang berisi duit. Bagi yang belum kahwin, mereka juga layak mendapat ampau. Pada perayaan Tahun Baru Cina, ampau biasanya diberi oleh yang sudah berkahwin atau yang belum berkahwin.
Cap Gohman. Hari ke-15 bagi perayaan ini iaitu Hari Cap Gohman tidak kurang pentingnya. Ia adalah hari terakhir bagi bulan penuh menandakan penutup bagi perayaan ini. Agama dan kepercayaan masyarakat Cina di Malaysia iaitu agama Buddha. Agama Buddha terbahagi kepada beberapa aliran iaitu Theravada di Sri Lanka, Vajrayana di Tibet, Mahayana di China. Terdapat beberapa moral Buddha yang dapat diketahui iaitu dapat menghindari pembunuhan makhluk manusia, menghindari mengambil apa-apa yang tidak diberikan, menghindari zina, menghindari bohong dan menghindari mengambil arak dan dadah yang memabukkan. Agama ini juga mempunyai kehidupan semula selepas mati. Yang kedua, agama Konfusianisme. Agama ini bertujuan untuk meningkatkan moral dan menjaga etika iaitu akhlak manusia. Terdapat juga beberapa prinsip-prinsip Konfusianisme iaitu yang pertama, Zhen iaitu kemanusiaan, yang kedua, Li kesusilaan, yang ketiga, Xin layak dipercayai, yang keempat, Zi kebijaksanaan dan kelima, Yi keadilan. Seterusnya, Taoisme iaitu merupakan ajaran falsafah mengenai moral dan hubungan antara manusia dengan alam sekitar. Agama ini juga dikenali sebagai Daoisme. Sumbangan Taoisme adalah seperti berikut iaitu astrologi, masakan cara Cina, perubatan tradisional Cina, kebudayaan Cina, pendidikan, keagamaan dan cara mempertahankan diri. Kesimpulannya, masyarakat Cina mempunyai adat resam atau pantang larang yang agak unik. Kehidupan seharian mereka yang dipengaruhi oleh persekitaran dan alam sekeliling menyebabkan mereka banyak bergantung kepada nasib. Dalam pelbagai perkara, tukang tilik mempunyai peranan yang besar sebagai pakar rujuk dalam hal-hal kelahiran, perkahwinan dan kematian. Adat resam dan pantang larang ini diamalkan secara berbeza-beza mengikut kaum-kaum tertentu dalam masyarakat Cina. Namun, apa yang diterangkan seperti berikut merangkumi adat resam masyarakat Cina secara keseluruhannya. Kepentingan adat resam dalam hidup masyarakat tidak kira apa bangsa sekalipun tidak dapat dinafikan. Adat yang merangkumi seluruh aspek bermula dari kelahiran, perkahwinan sehinggalah kematian terdapat di dalam hidup semua masyarakat di Malaysia. Adat resam merupakan kebiasaan cara hidup yang diamalkan oleh sesuatu masyarakat yang dapat menggambarkan corak budaya masyarakat. Pengenalan pengaruh budaya India. Pengaruh kaum India ke atas tanah Melayu boleh dikesan seawal abad 1 mengikut rekod kajian pengkaji sejarah. Pengaruh budaya India ini aktif di Nusantara sebagai pedagang dari India yang berdagang barang-barang berharga pada masa itu. Ia merupakan golongan yang paling dihormati pada masa itu kerana menjadi sebagai pengukir arca yang mahir urusan diplomasi dan ilmu laut. Kapal-kapal maritim pernah berlabuh secara megah di perairan tersebut. Pedagang India kebanyakan berkahwin dengan penduduk di sini dan terus menetap di sini. Terdapat beberapa kesan dari penaklukan Rajendra Chola ke atas Kedah Tua. Antaranya ialah batu Nandi, batu bersurat sungai emas, patung Avalokiteswara, candi-candi dan juga peninggalan arkeologi sejarah. Assalamualaikum, nama saya Siti Nazihah binti Ishaq. Nombor matrik saya 10 DPM 20F2011. Saya akan menerangkan tentang cara pemakaian untuk kaum India. Bagi lelaki, pakaiannya ialah dhoti. Dhoti ini wajib dipakai untuk semua lelaki India pada hari perkahwinan sahaja, kerana pada generasi pada hari ini kurang berminat dengan pakaian tersebut. Yang kedua ialah pakaian untuk India perempuan, sari. Sari juga boleh digunakan untuk seharian dan pada musim perayaan. Sari yang dipakai boleh menyerlahkan lagi kecantikan si pemakai itu. Makanan tradisi bagi kaum India ialah thosai, putu mayam, roti canai, idli, nasi biryani, maruku. Ia sangat terkenal di Malaysia. Makanan ini juga dimakan oleh pelbagai kaum di Malaysia termasuk Cina dan Melayu.
Thosai ini dimakan dengan pelbagai jenis lauk. Contohnya sambal, kari, acar India. Selain itu, idli juga salah satu makanan yang terkenal dari kaum India. Kebiasaannya idli ini dimakan pada waktu pagi. Yang kedua ialah kuih tradisi India seperti rawak urundai, ladu, alwa, ati rasam dan adi rasam. Ladu ini selalunya dimakan pada musim perayaan dan perkahwinan. Adat perkahwinan bagi kaum India ialah merisik. Merisik ini dengan mengetahui umur, latar belakang, etnik, kasta, pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang kedua ialah parisam. Parisam ini terbahagi kepada dua, iaitu parisam biasa dan udan parisam. Parisam ini lebih dikenali sebagai pertunangan. Yang ketiga ialah nicayam. Nicayam ni adalah bakal pengantin akan melafazkan ikat janji perkahwinan. Dan yang terakhir ialah tirumanam. Terdapat 3 perayaan utama bagi kaum India. Yang pertama ialah Deepavali, yang kedua Taipusam dan yang terakhir Taipungal. Deepavali ialah perayaan cahaya, tanda kejayaan cahaya atas kegelapan, ilmu ke atas kejahilan dan keadilan mengatasi kezaliman. Taipusam pula ialah perayaan bulan Tai, membersihkan diri dengan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan. Yang terakhir ialah Taipungal. Taipungal ni ialah perayaan menu seperti masak padi baru, memuja semangat padi. Kesimpulannya, terdapat pelbagai pengaruh yang wujud dalam kebudayaan masyarakat Melayu, dan pengaruh itu datangnya mengikut peredaran zaman dan faktor-faktor semasa yang berlaku di sesuatu persekitaran. Yang kedua ialah setiap pengaruh yang datang, sama ada dalam bidang agama, politik, ekonomi, sosial, telah mewujudkan pelbagai bentuk budaya Melayu. Sekian dari kumpulan kami. Terima kasih.